Jadi joki gua, simpan lu punya takut mati, Hanat. Okey, Assalamualaikum. Ini kita satu hari bulan ni kita lockdown Disebabkan lockdown tu kita memerlukan something untuk menghiburkan hati kita. Lalu aku pun memakai spek ni. Selain dia boleh menghilangkan tension, ia juga boleh buat kita ketawa sendirian. Malam ni aku nak sambung buat motor 125Z ni. Sebab sehari siang busy, jadinya kita sambung buat kerja malam. Okey, malam kita sambung. Sekarang kita pasang dia punya tapak. Okey, kita pasang dia punya tapak. Kita pasang dia punya disk. Kita pasang dia punya master pump. Depan belakang master pump kita pasang. Okey, sekarang kita nak mula kerja. Jadinya kalau pakai spek mata ni aku tak nampak. Ini sebagai pembuka tirai sahaja, okey. Sebelum ia menyusahkan aku, baik aku buka je mata ni. Aku nak buka tayar dia. Okey, kita buka tayar dia, kita pasang dia punya master pump. Alamak, 17 lah. 17 dengan 14 bosku. Sebaik aku bawa 17. Tadi aku nak buat siang tadi, tapi siang tadi aku busy. Aku buka enjin motor double R tu. Jadinya catnya tebal, setebal cintaku padamu. Apa ya aku merepek ni. Kita pasang dia punya ni dulu sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Tapi kita kena cari skru 14 kan. Kalau tidak nanti benda ni nampak dia terjatuh kan. Baru cakap dia dah terjatuh. Jadinya kita cari skru. Bila dah pasang macam itu, kita senang nak setting tayar dia. Kita nak tengok bush dia yang mana satu kan. Itulah kadang-kadang nak cakap benda ni. Orang dia akan hantar kat kita, dia cakap PNP. Sebenarnya benda tu takkan PNP tau. Kita kena fikir macam mana nak PNP kan dia. Tak ada istilah PNP lah. Okay. Jadinya kita try tengok berapa banyak gap dia tu. Kita kena modify. Sebab apa tau? Sebab pump brake dia ni, dia mestilah kena duduk pada kedudukan dia. Bila dia tak duduk kepada kedudukan dia, nanti dia jam. Faham tak? Sekarang aku akan try letak pump dia tu. Kita try letak pump dia kat situ. Kita tengok dia duduk okey ke tak okey. Tak okey sebab exhaust dia jejak. Sebab apa exhaust dia jejak? Sebab exhaust dia kita kena letak belah luar. Ini exhaust tu kita tak boleh lalu sini. Kita kena, dia punya benda ni kena letak belah sini bagi dia tak jejak dekat pump. Pakai sport rim 125Z dah okey lah kan. Dia maksudnya dia PNP 125Z. Jadi aku akan buka tayar belakang dia tu. Aku nak ukur bush dia, bush kiri kanan dia lah kan. Sebab motor yang dekat dalam tu kan, aku ambil ukuran bush sana. Lepas tu yang dekat sini tinggal pasang. Sekarang kita buka tayar ni dulu. Aku nak ukur benda ni, dia berapa panjang dia kiri kanan. Lepas tu aku nak buat untuk motor yang aku restore tu kan. Senang benda benda dah ada depan mata. Kita jangan susahkan diri. Kita ukur je. Yang motor ni dia memang dah pakai sport rim 125Z. Jadinya dah terang-terang lah dia memang ngam. Oh, dia ada wasir lah. Dia ada wasir tambahan dekat sebelah sini. Okay, jadinya aku akan ambil kaliper. Aku akan ukur yang sebelah sprocket berapa panjang dia, yang sebelah brake berapa panjang dia. Kita tengok 20mm. Lepas tu dia ada tambah wasir. Wasir dia 2mm. Maknanya kalau korang buat bush tu kan 22mm lah. Yang sebelah sprocket 22mm. Yang sebelah brake 20mm. Oh, okey. Mantap. Pasang balik. Aku nak tengok benda tu je. Sport rim 125Z masuk dekat double R. Bush dia yang sebelah sprocket pakai 22mm. Yang sebelah brake pakai 20mm. Okey. Okey, benda pertama kita kena buka balik exhaust dia. Sebab exhaust dia semalam kan jejak dekat ni kan. Jadinya hari tu aku tersalah pasang agaknya.
Dia sepatutnya tapak tu ngadak luar, bukan ngadak dalam. Sebab sebelum ni motor ni pakai pipe. Dia punya tapak belah dalam, ke dalam. Aku pun follow pula exhaust standard, pakai tapak ke dalam. Kat dia punya tayar, kita letak dia punya pump brake kan, sangkut exhaust kan. Sebab aku terbalik pasang exhaust. Jadi hari ni kita pasang pump brake dia. Kita tengok center pump brake dia okey tak. Apa yang sangkut ni? Screw disc dia sangkut. Screw disc, skru dia panjang gila, kena potong juga skru. Jadi kita ukur tebal tapak dengan tebal pump berapa. 6mm. Pump brake nya pun 6mm, maknanya 12mm skru tu kena panjang. 20 sikit punya panjang. Beza 8mm, panjang 7 jul keluar. Patut dia jejak disc. Jadi kita potong, jadikan dia 12mm. Air sirap. Ya, air sirap dia kata. Lalu minumlah kalau air sirap. Nak tahu pitok tak pitok kepala. Air chemical dia kata air sirap. Jadi kalau pack disc yang standard ni kan, macam brake yang standard ni, dia senang tau kita nak modi tau. Kalau macam bush dia panjang ke, dia pendek ke kan. Sebab kita kena berdasarkan pack disc yang belakang je. Kalau disc tu dengan pack disc belakang macam ni kan, dia dah duduk macam itu. Dah duduk macam tu, dia okey lah. Kalau macam Brembo, kita tak boleh berdasarkan pack disc yang belakang tau. Kita kena pasang dekat disc, kita kena bleeding, kita kena adakan brake. Sebab piston dia dua-dua main. Jadinya kita tak tahu center dia dekat mana. Kalau macam pump standard ni, center dia tu dah memang kat belakang. Sebab yang belakang tu dia memang takkan datang depan. Cuma yang depan tu dia akan tolak. Ni kalau macam gini, belakang dia dah settle. Dia kalau setakat macam gini, dia biasa tau. Dia taklah berat pun, biasa je. Dia kalau macam gini, dia biasa. Jadinya dah okey. Bila dah okey, kita adjust balik rantai dia. Okey, lepas tu kita ikat dia punya anting-anting. Anting-anting ni selalunya terlupa. Pula tu anting-anting dia ni satu je skru dia. Lagilah senang dia nak tertanggal. Okey, jadinya sekarang kita korek dia punya lubang tu. Sebab lubang tu dah berkarat, jadi kita polish bagi hilang karat dia. Sebab lubang tu nanti dia masuk benda ni. Dia masuk benda ni kan. Kita takut benda ni dia jejak dekat body. Jadinya nanti bila kita break dia keras. Okey, jadinya dah siap gosok. Pada siap gosok, baru kita letak benda ni. Kita tengok dia punya clearance tu ngam ke tak ngam kan. Dia dah lembut macam ni, baru kita pasang. Letak dia keris kat sini. Atau baru kita pasang dia punya klip ni. Nak pasang klip ni tak tahu tu, sebab tak nampak kat dalam Jadi kita kena jengah-jengah sikit. Aku dapat merasai tank ni. Dia bagi aku Rizoma punya kot ni. Rizoma kopi. Servis dia punya tank. Sekarang ni, hari ni ada budak tolong aku. Budak ni dia pernah tolong aku dulu. Tapi lepas tu dia dah kerja. Dia kerja lah dia kan. Dia dengan kerja dia lah kan. Lepas tu sekarang kan PKP. Nak PKP kan. Dia jadinya dia tak kerja lagi lah. Tak cakap dia, kalau kau tak kerja, kau nak tolong abang kat rumah, datang lah. Tu yang dia datang hari ni. Dia tolong aku kat rumah. Lepas tu aku pernah ajar budak ni bleeding system brake kan. Aku pernah ajar dia. Dia pernah tengok aku buat lah. Jadinya hari ni aku cakap dengan dia tadi, kalau abang suruh kau pasang ni, kau boleh pasang tak? Boleh. Dengan yakinnya dia cakap boleh. Accent budak ni, dia accent sikit, geram aku kadang-kadang. Okey, hari ni kau pasang brake ni. Abang nak tengok boleh function tak boleh function brake ni. Jadinya sekarang aku suruh dia pergi beli skru untuk hose tu kan. Skru 12 yang ada lubang tu kan. Jadi kita tunggu dia balik. Nanti kita tengok dia pasang. Ni dia dah balik ni. Dia ni motor LC dia ni aku abol kan. Bukan spek 62. Cakap abang yang selalu beli dekat kedai tu. Jadinya kita tunggu dia balik. Kita pergi beli air aku kejap. Tunggu dia balik, kita tengok dia pasang. Kita tengoklah dia pasang kan. Okey, dalam masa dia pasang tu, kita boleh belajar sekali. Dia brake ni kadang-kadang kan, ada masa dia senang, ada masa dia susah. Dia tak semestinya benda tu, alah benda tu senang je, benda tu semua orang boleh buat. Dia
Ada orang yang dah selalu buat brake pun kadang-kadang tak boleh buat tau benda tu. Kadang-kadang aku pun pernah kena sekali Motor apa tapi itulah motor-motor yang modified yang pakai Brembo kan. Jadinya benda tu kita tak boleh nak cakap lah benda tu senang je, benda tu senang je. Benda tu mesti ada satu hari tu kita terkena tau. Benda tu macam susah je nak pasang. Padahal benda tu memang selalu kita buat senang. Jadinya benda tu tak semestinya senang selama-lamanya. Macam kita juga lah hidup. Kadang-kadang ada kat atas, kadang-kadang ada kat bawah. Kadang-kadang kat bawah je terus. Aduh. Okay, jadinya skru ni lah yang aku suruh dia beli. Sebab owner ni bagi aku skru apa-apa semua dah rosak. Skru ni Dua lah. Skru tu dengan skru 14 untuk kita ikat tapak yang dekat brake kan. Tapak yang dekat brake tu dia 14, tapi skru dia pendek. Semalam tu aku buat temporary je, buat sementara je ikat. Okay, jadi kita pasang. Kita tengok pemain nombor 2 ni pasang. Dia punya lengkung tu dia naik ke atas tau. Dia macam gitu. Lengkung dia ke atas. Aku lagi suka pakai skru yang dekat wasir dia tu ada getah tau. Dia ada juga skru yang dekat wasir dia tu dia tak ada getah, dia tembaga je. Tapi aku suka pakai yang macam gini. Lepas tu kita masukkan minyak. Kita tengok pemain nombor 2 bleeding. Balik kerja. Nas bawa balik kerja. Handsome kan. Nampaknya dia melakukan kesalahan dekat sini. Macam nampaknya kita ada drama ya kat sini. Tadi bukan main lagi dia berkata-kata. Tak apa, kita bagi dia peluang. Dia kata dia lupa. Jadi kita bagi dia masa untuk mengingati kembali detik-detik dia. Jadinya dekat sini korang jangan ikut cara dia. Cara dia salah. Mana ada orang bleeding sambil buka skru angin. Orang bleeding, skru angin ketat. Bila dah ketat, tahan yang depan, buka yang belakang. Dia masih berdegil dengan caranya. Tak apa, kita biarkan dia teruskan usahanya. Kau tak payah tutup tu. Okey, tekan sampai habis tau. Lepas tu dah tekan, tahan yang depan tu, tahan ke bawah, buka yang belakang. Tak ada lepas tu kalau tak ada buat macam mana? Susah kan. Dah buih mungkin dia minum air gas tu tadi tu. Dia benda ni kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Jadi bila susah tu yang kita kena buat pelbagai cara. Nampaknya memang gagal lah ni percubaan ni. Jadinya kita ni abang buat. Okay, jadi kita try tengok apa masalah benda ni Jadi kalau tak boleh macam tu, kita buka terus skru ni. Skru ni buka. Kita try tutup pakai tangan. Kita rasa angin ada tak? Okay, bila tutup pakai tangan, angin ada. Kalau macam gini gaya dia memang tak boleh sampai tua. Jadi kita kena buka hose ni. Hose ni kita buka. Jadinya kita bleeding, kita pegang lah hose dia. Kalau nak cakap hose dia sumbat, dia mesti tak ada angin. Tapi ni ada angin. Jadinya angin dia macam tak kuat Kalau kita buka situ betul tak boleh, kita buka sini pula. Untuk pakai jari ni. Bermakna dia punya batang ni dia tak turun habis tau. Jadinya kita kena adjust batang tu lagi. Sebab tu benda ni dia buat boleh di adjust. Kita adjust benda tu bagi piston dia sampai bawah. Senang cerita dia kalau dia tolak tu sampai habis, dia tarik tu pun sampai habis. Dia macam tu. Ni tadi dia dalam keadaan macam dia turun bawah tak sampai habis. Nampaknya masih belum berjaya. Ini sampai masanya kita check botol. Kita try buka hose ni, tengok tu minyak dia keluar ke. Sebab tadi botol ni masa aku check, dia tak keluar minyak tau. Minyak ada
tapi dia tak keluar. Masalah ni motor ni. Minyak je slow sangat keluar. Kadang-kadang tak keluar pun ada. Macam mana ni? Kena pakai botol lain. Jadi kita try pakai botol ni. Kita tengok macam mana. Nampaknya dia turun, tapi agak slow lah. Okay, ni maknanya dia okay. Dia dah okay. Dia dah macam itu Kita kena game dengan botol. Sorry kita ada iklan mak rempit lalu. Ni pakai 12 biasa, kau nampak kan? Dia punya degil kan. Aku cakap pakai 12 biasa kan, tengok. Dia degil. Tahu aku cakap budak dia degil. Tengok, pakai 12 biasa kan senang. Katakan susah nak digambarkan dengan kata-kata. Macam gini lah. Kita buat cara yang sama, kita pegang hose ni pula, yang belakang ni pula. Benda ni susah kadang-kadang. Sampai minyaknya keluar kat sini. Kita bleeding dekat pipe belakang ni pula. Macam tadi juga sampai minyak keluar kat sini. Macam nak cakap benda hose ni kau orang tahan, kau letak je jari. Tapi janganlah tahan kuat-kuat. Kau letak jari macam biasa, agak-agak tahan tu. Jadinya dia tak kuat. Jadinya macam ni agak membuang masa. Jadi kita tembak je daripada belakang. Okay, dalam video ni aku tak bagi tahu. Aku tembak daripada belakang. Aku letak dalam botol tu minyak pump brake. Lepas tu pakai hose. Hose tu aku masukkan dekat dalam screw bleeding, tapi aku tak ikat, aku longgarkan sikit. Okay, lepas kita dah masukkan botol kan, masukkan minyak brake dalam botol, kita letak hose tu dekat screw bleeding belakang. Lepas tu kita picit botol tu. Kita picit botol tu sampailah dia keluar minyak dekat skru yang kita ikat kat master pump yang 12 kan. Korang longgarkan skru tu sampai dia keluar minyak kat situ. Okay, dah keluar macam itu, kita ikat benda ni. Benda ni aku malas nak buat macam ni sebab dia macam belecak tau. Okay, ikat skru belakang ni. Ni aku dah ikat belum? Nampaknya kena tembak Nas kat belakang kena tembak. Jadinya macam gitu Dia memang susah sikit lah. Picit botol. Picit biasa je. Picit je. Kau ikat skrunya ketat ke tu? Macam mana dia nak masuk? Picit je, picit. Picit je, picit je terus. Picit terus je. Picit je. Bagi buang angin-angin yang ada kat dalam. Picit je terus. Baru kita ada rasa dia punya penurunan air dia air pula, minyak dia. Ya Allah. Baru dia terkejut. Mungkin sebab piston yang dia punya tu satu tu kan, dia macam ada keras sikit kan. Dia terkejut, dia terkeluar. Tu dia. Itu yang kita mahukan dengan brake belakang Okay, jadi kita dah berjaya. Sikit je ini kalau brake memang macam Tokyo Drift. Okay, jadinya kita basuh dulu yang belecak ni. Aku pun jadi macam semak tengok. Okay, jadinya korang dah tengok video tu kan. Poin yang pertama, problem kita tak ada brake tu sebab kita punya botol tersumbat. Tapi pada aku, kalau problem botol tersumbat tu kita boleh settle senang kan. Botol tu kalau macam kita servis balik, kita cucuk, boleh guna balik.
Okey, poin yang kedua, sub dekat master pump tu kan dia boleh di-adjust kan. Okey, macam yang aku kena tadi tu, dia tak turun sampai bawah. Itu bermakna macam mana tau? Macam turunkan dalam keadaan dia tak turun habis, angin tu dia tak dapat sedut habis. Itu salah yang kedua. Okey, poin yang ketiga, dia dah tak boleh nak bleeding. Aku akan pakai botol lain. Aku akan letak hose. Lepas tu hose tu aku letak dekat dalam untuk bleeding master pump yang belakang. Lepas tu botol yang ada minyak brake yang aku isi tu pergi dekat skru bleeding pump belakang. Picit tu. Aku picit. Lepas tu skru yang pergi ke master pump depan tu yang 12 atas longgarkan. Kau longgarkan kita sambil picit. Bila sambil picit, lepas tu nanti dia akan keluar tau. Bila dia keluar kali pertama tu, itu bermakna dia belum okey. Sebab yalah, bila kita picit dia keluar, dia tak semestinya dia keluar sekali dengan angin. Jadi kita kena picit lama. Lepas tu baru kita ikat balik skru tu. Lepas tu je baru kita ikat skru belakang tu. Senang cerita benda tu kau orang kena sambil picit tu, sambil ikat. Bila dah berhenti picit yang belakang, kau ikat skru belakang. Lepas tu baru kita bleeding. Dia memang lepas tu dia takkan okey terus. Tapi bila kita bleeding, kita buka balik skru angin tu kan, nanti dia akan senang. Itu je lah cerita hari ni. Sorry lah sebab view tadi aku rasa macam tak berapa okey. Tapi aku dah tak boleh buat apa. Itulah nak bagi jelas sikit apa kerja yang aku buat tadi. Jadi korang buat macam tu.